الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat selesai menunaikan salat subuh berjamaah. Kita dikurniakan oleh Allah taala umur pada hari ini. Kita diberikan kesihatan, boleh mari dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kita boleh mari solat berjamaah. Dan kita berada pada Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, penghulu bagi setiap hari. Dalam seminggu ni, hari inilah hari raya bagi orang Islam, hari suci bagi umat Islam, hari Jumaat. Dan kita berada di bulan Ramadan. Maknanya masa itu masa yang sungguh baik. Duduk bulan Ramadan, duduk pula hari Jumaat, mari pula waktu subuh, duduk di rumah Allah Ta'ala. Yang tinggal lagi pada kita, kita duduk ni kita niat i'tikaf. Kita pakat niat sama-sama. Kalau kita tak niat lagi, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mudah ya. Duduk dalam keadaan i'tikaf di masjid, tak buat apa-apa, boleh pahala. Dan pahala i'tikaf ni start daripada kita duduk sampailah kita keluar. Tak berhenti malaikat tulis pahala. Beza dengan waktu lain, dengan amalan lain. Puasa kita tak boleh nak nilai pahala tu lagu mana. Semaya berjemaah, Nabi SAW sebut dengan 27 kali ganda berbanding dengan semaya bersendirian. Dan setiap amalan yang dikurniakan, yang dibuat oleh setiap orang hamba ni, diberikan gandaan pahala antara 10 hingga 700 kali ganda. 10 waktu biasa 10, baca Al-Quran 1 huruf 10. Tidak masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan lebih lagi daripada tu, 700. Apa dia pahala yang boleh 700? Sedekah. Sedekah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sedekah ni satu sedekah seperti sebutir gandum yang mengeluarkan sepohon pokok gandum yang keluar pada dia 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100. Pahala sedekah. Masuk bulan Ramadan lebih lagi daripada tu. Sembahyang sunat, perkara-perkara sunat ini buat, pahala dia seperti perkara-perkara yang wajib, yang ibadat-ibadat yang wajib. Hak wajib lebih lagi daripada tu.
Dan Nabi kata Allah SWT sebut illa siyam, melainkan puasa pahala lain Allah Ta'ala royak. Nabi sebut boleh gini, boleh sekian, boleh sekian, ganda lagu ni, ganda sebanyak ni. Illa siyam, melainkan puasa, fa innahu li, kata Allah Ta'ala, puasa ni untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan bayar berapa. Pahala ni barang tak nampak. Kalau orang nampak pahala, orang tak buat orang lain. Orang akan cari pahala. Duit ni nampak. Kalau orang tak nampak duit, orang tak akan buat kerja. Jual-jual, orang bayar tak nampak duit. Dah barang habis, tapi duit tak nampak. Dah boleh bekas, cedek bekas besar, ni tempat bayar. Tapi orang bayar kita tak nampak duit. Kita akan jual sekarang hari lah. Tak silah jual, tak nampak duit. Tapi duit nampak. Kalau orang bayar nampak, pahala tak nampak. Kalau buat Allah bayar, kita tak nampak. Sebab tu di awal-awal lagi kita baca surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salah wa yuqimunas salah. Orang yang beriman dengan yang gaib. Mana Allah Ta'ala gaib, tak nampak. Beriman dengan malaikat, gaib, tak nampak. Beriman dengan dosa dan pahala, tak nampak. Tak. Mereka akan mendirikan sembahyang dan akan wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami rezekikan pada mereka, mereka akan infak kerana dia beriman dengan gaib. Hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa kita sebelum ni. Allah telah terima doa kita duk minta daripada bulan Rajab lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita doa semacam supaya kita boleh sapa di bulan Ramadan. Ada ulama yang ajar jangan doa sekadar untuk sapa bulan Ramadan. Tak, sebab ramai orang yang sampai bulan Ramadan, lepas tu Allah Ta'ala ambil dia. Sapa bulan Ramadan, Allah bagi dia sapa, lepas tu Allah Ta'ala ambil dia. Tapi kita doa biar kita dapat Ramadan, dan kita minta Allah Ta'ala bui Ramadan ni biar kita boleh guna sepenuhnya. Biar kita boleh guna sepenuhnya Ramadan. Dan kita minta supaya dalam Ramadan Allah Ta'ala terima amalan kita, selepas Ramadan pun Allah Ta'ala terima amalan kita. Antara doanya yang disebut, Allahumma sallim lana Ramadan, ya Allah, sampaikanlah pada kami Ramadan. Wasallim Ramadan lana, dan serahkanlah Ramadan kepada kami. Wa tasallamahu minna taslima mutaqabbala, dan terimalah daripada kami amalan kami di bulan Ramadan dan selepas Ramadan. Maknanya sekarang ni Allah Ta'ala dah bagi kepada kita Ramadan, kita gunalah Ramadan ni sebaik mungkin, kerana tempoh dia tidak lama. Kalau kira tempoh Ramadan tidak lama, kalau nak kira tempoh kita tak tahu lama ke tidak. Kita tak tahu segar-ugar hari ni. Nanti kali buka puasa cekik. Nak ramai orang cekik makanan, tamu-tamu waktu berbuka. Tercekik makanan sebab buka puasa dengan gula daging berkusah. Tak ada nak mamuh kelas selalu. Cekik situ, habis nyawa. Jadi kita doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri kesihatan pada kita, kita dapat teruskan Ramadan yang mulia ni.
Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana nak masuk bulan Ramadan, orang bercakap pasal Ramadan. Ramai pun kuliah pun akan cerita tentang Ramadan. Bila berada di bulan Ramadan pun orang cerita tentang Ramadan juga. Kerana banyak kelebihan-kelebihan, banyaknya Allah Ta'ala beri, orang panggil promosi-promosi pada bulan Ramadan. Lama dah iklan Ramadan tu tubik, dan kita tahu dah bila tarikh dia. Tetapi di bulan Ramadan Allah Ta'ala buat pula, selain daripada promosi yang akan dapat gandaan pahala yang banyak, Allah Ta'ala beri juga cabutan bertuah. Kita ni cabutan bertuah kalau hamper ni tak berapa nak pergi mana. Tak, tepat-tepat ada program ke ada apa ke bunyi cabutan bertuah hamper. Tapi kalau bunyi cabutan bertuah tu Alphard ke Estima ke kereta sebutir 2-3 butir kereta pergi juga koho-koho. Bila sakit lutut pun siapa tu. Sebab apa? Hadiah tu besar. Manalah tahu takut-takut bertuah tu. Lagu tu lah. Sebab apa? Bagi tu nampak Allah Ta'ala bagi cabutan bertuah. Apa dia hadiah dia? Iaitulah Lailatul Qadar. Siapa dia tahu tarikh Lailatul Qadar? Tak ada orang tahu. Tapi Nabi bagi tahu dia ada pada hari-hari yang ganjil. Dia berada di 10 akhir Ramadan, kebiasaannya. Tapi Allah Ta'ala berkuasa nak letak Lailatul Qadar 10 awal pun boleh. Allah Ta'ala boleh letak 10 yang kedua pun boleh. Allah Ta'ala letak 10 yang ketiga pun boleh. Allah Ta'ala nak bagi hari tidak ganjil pun boleh jadi, sebab tidak dinyatakan secara tepat oleh Nabi SAW tentang Lailatul Qadar. Sebab itu masa dan waktu ni tak boleh kita nak pilih-pilih dah bulan Ramadan. Hari ni nak pilih malam yang ke 21, esok tak segi. Hari ni nak buat 20, malam ganjil nak buat 20, malam genap nak buat 8. Mana kita pilih? Nak hari ni tak sekiam lagi, nak qiyam nanti 10 akhir. Mana kita letak pilihan? Sepatutnya kita ambil belaka setakat yang kita mampu pada bulan Ramadan. Itu ialah berkenaan dengan puasa dan kelebihan pada bulan Ramadan. Semua orang akan cakap, semua orang akan ambil kira. Nabi SAW sebut, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, kalau dalam terjemahan biasanya orang kata penuh pengharapan. Tapi lebih daripada itu ialah ihtisaban, dia buat kira-kiraan. Ihtisaban buat kira-kira. Tak kira banyak mana, berapa, banyak mana kah, besar mana kah ganjaran Allah Ta'ala. Dia cuba hitungkan. Maksudnya tidak hitung tepat, tapi noyak anggaran-anggaran. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan diampunkan dosa yang sebelum yang telah dia buat. Tetapi puasa ini adalah salah satu rukun daripada rukun iman ke rukun Islam. Ada orang tukar lagi. Tak. Bila tanya rukun ke apa puasa ni, pun tak boleh jawab pada juga. Nak ayat rukun ke apa tak tahu. Tak boleh jawab. Antara rukun Islam. Hak pertama sekali ialah rukun dia semaya. Mula-mula sekali syahadah. Yang kedua semaya. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu rukun pertama. Dia diibaratkan sebagai
gerai tanah, geran tanah, tapak, tu syahadah. Semaya Nabi kata as-salatu imaduddin. Semaya ni tiada agama. Nak buat rumah ni dia kena ada tapak dulu, kena tunjuk gerai tanah. Barulah kontraktor boleh lulus. Gerai tanah tak ada, panggil kontraktor suruh buat rumah. Tak kira buat lah dia, tak ada gerai. Kecuali kita buat sendiri, lepas tu tak ada gerai tanah, mungkin tanah kita. Mana tidak sah. Tidak sah kalau dia tu puasa semaya saja tanpa dia syahadah. Dia tak mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Walaupun dia semaya, walaupun dia puasa, tak ada ke satu. Maknanya hak tu penting dulu. Kena ada tapak dulu, kena ada gerai dulu, baru boleh buat rumah. Kemudian nak buat rumah dia kena ikut syarat dia. Panggil kontraktor, ni gerai tanah hamba. Tanya kontraktor nak buat rumah. Kontraktor kata nak rumah lagu mana? Tu tanah kata hamba nak rumah buat bumbung dululah. Buat bumbung dulu. Nak bumbung ni lagu ni sekian. Tu tanah apa ni, kontraktor kata nak tiai ke tak sih? Dia kata hamba tiai pas ni, buat bumbung dulu. Kontraktor kata buat diri. Sebab tak ada sebuah rumah pun yang dibina tanpa dibuat tiai dulu. Maknanya dia kena ada tiai dulu. Nak buat masjid ni, tengok tiai masjid apa putih. Kena ada binaan tiai dulu. Asas paling mula-mula sekali. Begitu jugalah dengan rukun Islam ini, tiai dulu, iaitu semaya. Kita jaga puasa kita, kita perelokkan puasa kita. Sebab nak puasa ni nak pada kesempurnaan. Nak jaga puasa ni ialah kena jaga daripada, selain daripada lapar dan dahaga, daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa kena jaga juga, dan yang mengurangkan pahala pun kena jaga. Tapi nak comel hak tu kena ada dulu tiai dia, iaitulah semaya. Nabi kata faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa dia yang mendirikan sembahyang, iaitu menghidupkan sembahyang dalam diri dia, faqad aqamad-din, maka dia telah mendirikan agama dalam diri dia. Wa man tarakaha, siapa yang tinggal sembahyang, faqad hadamad-din, maka dia telah utuhkan agama. Ataupun contoh yang lain yang dia bagi, solat ni seperti mana bekas besen kau, bekas kau untuk tadah. Amalan-amalan lain untuk diisi dalam bekas tu. Kalau tak ada bekas, nak ubah dalam gapo amalan. Kalau amalan lain ibarat seperti air, tak ada bekas nak tadah dengan tangan, tak boleh. Kena ada bekas. Nak bekas pula yang sempurna, yang tidak bocor, yang tidak pecah, yang tidak bocor, untuk masukkan air tadi. Kalau masuk air bekas ada tapi bocor, tu baik juga. Jadi persoalannya, Ramadan ni ialah diwajibkan sebulan sahaja, tetapi semaya ni wajib sejak daripada orang tu mula dipanggil sebagai seorang mukallaf, atau dikenakan pada dia hukum taklif, maka ketika tu wajib bagi dia semaya. Wajib dia tu supaya wajib puasa. Bahkan wajib semaya ni dia tak ada rukhsah nak banding dengan puasa. Semaya dia ada rukhsah untuk orang sakit. Untuk orang sakit dia tak ada rukhsah boleh tinggal semaya. Kecuali yang tidak dibenarkan untuk semaya ni orang yang dalam keadaan haid, tak boleh semaya. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi. Itu pun sebahagian pada manusia, itu orang perempuan saja. Orang lelaki
tak ada rukhsah untuk tinggal semaya. Tak ada rukhsah. Tak apalah dia mau tak sah semaya. Apa ni dia mau tak boleh semaya sebab sakit. Tak ada. Sakit pun kena semaya. Sakit duduk terlantar lagu mana sakit pun kena semaya. Tak boleh ambil air semaya sebab apa? Luka ataupun keadaan yang tak membenarkan dia kena air pun kena semaya juga. Tak ada rukhsah. Tak payahlah mengko payah nak ambil air semaya. Tak ada. Ataupun sebab ada orang panggil saluran tu sambung air kecil tu sambung. Tak pakai pampers pun kena semaya juga. Tak ada langsung rukhsah bagi orang yang ada akal dan rukun taklif tu kena pada dia, rukhsah tak boleh semaya. Tak ada. Sebab tu kadang-kadang sedih juga bila mana sakit duduk di hospital ke duduk atas katil ke, dia tak berapa nak semaya. Lepas tu orang yang jaga pun tak suruh nak semaya. Tak suruh. Kalau suruh teping suruh, dia pula kena susah. Tak suruh semaya lah ke mana. Dia sakit nak ambil semaya tak boleh. Dia suruh tu pula lah kena ambil semaya ke dia, kena bagi dia tanda. Jadi dia berasa susah, maka dia tak suruh. Hak tak suruh tu boleh dosa, dengan hak sakit pun boleh dosa juga. Sepatutnya bila sakit jadi kafarah untuk ampun dosa, tiba-tiba dalam keadaan sakit pun dosa lagi. Ada rukhsah? Tak ada. Selagi mana akal tu hidup jalan boleh kecek dengan orang waras, maka dia kena semaya. Yang tak boleh semayanya, yang terangkat pada dia hukum semayanya, ada beberapa saja jenis. Yang pertama ialah sabi, budak cik, budak yang tidak baligh, tidak mumayyiz, maka tak kena semaya dia. Terangkat pada dia hukum, tidak wajib lagi kepada dia. Yang kedua, orang yang pengsan, tak khabar, orang koma. Orang koma tak sesuruh lah dia semaya, sebab dia koma dah. Yang tiga, orang yang hilang akal, dalam kata lain gila. Tiga jenis ni je tidak wajib semaya. Jadi kalau ada orang tak semaya, sama ada dia tu tidak mumayyiz, atau dia ni orang yang koma, ataupun dia orang gila. Tiga tu. Hak lain jadi wajib. Kalau tak boleh berdiri, semaya dalam keadaan duduk. Kalau tak boleh duduk dalam keadaan berbaring, tak boleh bergerak anggota badan, semaya dengan kelopak mata. Kita tak aja lagi berlaku semaya kelopak mata. Tak? Nak buat praktikal boleh. Belajar ni lagu mana semaya kelopak mata. Tak? Tak boleh ambil wuduk, kena tayamum. Tak? Siapa tak ajin tayamum lagi? Kena belajarlah tayamum tu. Tak? Lah ni musim hujan. Tak tahulah bila ikut kajian. Orang duduk kaji-kaji ni akan satu masa air di dunia ni akan kering. Lah ni pun air yang ada di dunia ni, air tawar peratus dia hanya ada 3% air tawar. Tak? 3%. Dan tempat-tempat yang tak ada air ni, lama dah kita tahu. Di Somalia tak ada air. Negara-negara yang panas, yang tu tayamum lah. Dengan hujan pun tak dapat dia. Yang lain wajib belaka. Tak boleh berwuduk kena tayamum. Tak boleh buat orang hak jaga tu, dia kena buat pada si sakit. Siapa mana? Siapalah dia tak khabar. Sama ada dia nyayuk, mana yang dikira akal dia sudah hilang dah akal dia, barulah dia tak apa, tak semaya. Hak lain jadi wajib. Sebab itu penekanan pada Nabi SAW tekan dalam mendidik anak-anak ni. Nabi sebut, muru auladakum bis-salah idza balagha sab'an
Nabi kata suruhlah anak semaya bila dia sudah berumur 7 tahun. Bila dia sudah berumur 7 tahun, Nabi kata muru auladakum, suruhlah anak kamu semaya bila dia berumur 7 tahun. Lepas tu Nabi kata wadribuhum idza balagha 10. Pukul mereka kalau dia tak semaya. Kena denda. Denda dengan mana? Pukul. Bagi kesakitan supaya dia tahu sakit kalau tak semaya. Bila dia berumur 10 tahun 10 tahun kena piak dah. 7 tahun kena suruh. Sebelum umur 7 tahun ulama kata kena tunjuk, kena ajar dah, kena gaya dah dia semaya. Semaya depan dia, ajak-ajak dia semaya. Nak suruh dia semaya tu kena wi sejadah ke dia, kena wi piyah, kena wi baju biar dia nampak semaya ni benda penting. Bila 7 tahun kena suruh sokmo, suruh. Siapa 10 tahun kena piak dah. Suruh tak siap buat kena piak. Denda. Sebagai denda. Kalau 10 tahun pun tak suruh lagi, maka nak buat lagu mana? 10 tahun pun tak suruh lagi semaya. 7 tahun tak pernah ajar, tak pernah suruh semaya. Siapalah umur 10 tahun tak suruh juga. Kalau 7 tahun tak pernah suruh, jangan piak dia umur 10 tahun. Siapa 10 tahun dah baru kita nak, tiba-tiba kita nak suruh, pasti dia tak buat, kita nak piak. Kalau 10 tahun baru nak suruh, nak patut nak piak, tak usah piak. Piak hak dia suruh tu. Siapa dia? Mak ayah dia. Mak ayah dia dia kena piak sebab tak suruh masa umur 7 tahun lagi. Sebab sembahyang itu benda yang paling penting sekali. Ni paksa anak umur 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun duduk sekolah tadika tu, paksa suruh puasa. Terbalik dengan hak Nabi kata suruh. Hak suruh ni semaya dulu. Semaya tak suruh, tapi gaya suruh puasa. Gaya tu tak. Sehari puasa 5 riyal. Sehari 5 riyal suruh puasa. Tak, janji tu janji ni sebab nak suruh puasa. Sedangkan hak semaya ni barang hak akan berjalan selepas daripada dia start, daripada dia tu mukallaf sapalah mati. Sapalah mati. Maknanya hak tu lebih penting. Suruh tu dengan cara ilmu, bukan suruh saja. Ramai hak suruh ni. Suruh pun ramai juga, tapi tanpa ilmu. Tambah-tambah pula suruh pergi masjid. Ni. Hak tuanya tak sapa, hak sapanya budak-budak. Mari semaya, suruh masjid, suruh pergi masjid, pergi masjid, pergi masjid. Pergi semaya. Siapa sini? Main. Tak semaya. Tanya, ayah mari? Tak mari. Ini masalah. Lepas tu bila nak suruh anak mari masjid, kena ayah tu mari sekali. Lepas tu kena pesan sokmo, jangan main, sebab main ni mengganggu orang semaya. Jangan main sebab main ni bising. Ni rumah Allah. Kena royak dengan cara mana sekalipun supaya dia faham bukan tempat bermain. Sekejap je masjid je. Tapi kalau dia nak main, dia nak berambak juga, nak buat lagu mana? Tak boleh kita marah ke dia. Marah ke dia. Tapi kena royak dengan cara molek supaya dia faham. Kena gaya dengan duit, gaya dengan duit. Tak, siapa dia mari duduk sini semaya tak bising, boleh saya beri duit. Ada orang sanggup. Ni. Jadi itu yang wajibnya, yang paling utama sekali ialah semaya dulu. Dan dalam bab solat ni lah, kerana dia tu satu ibadat,
yang kita buat setiap hari 5 kali sehari benda hak wajib, maka tidak boleh dibuat dengan cara sekadar hanya orang panggil ikut-ikut teh. Ikut semaya ni turut-turut. Tidak cukup dengan belajar solat itu hanya belajar masa kita kecil-kecil dulu. Belajar ngafal doa qunut, belajar doa, baca doa masa duduk antara dua sujud, baca i'tidal. Itu waktu kita kecil-kecil dulu. Dia kena ada waktu yang mana kita telah boleh mikir molek dan kita nampak solat itu wajib dan keperluan untuk solat, dan bahayanya kalau tinggal solat. Waktu itu kita kena tahu semaya ni dalam keadaan yang sempurna dah. Kena tahu solat tu dalam keadaan yang sempurna, kena faham solat tu dalam keadaan yang sempurna. Dari segi bacaannya kena faham, dari segi hukum batal sahnya kena faham, perkara makruhnya kita kena tahu, sunat hai'ahnya, sunat muakkadnya, semua tu kita kena tahu di bahagian-bahagian dalam semaya. Apalagi benda yang wajib yang menjadi rukun dalam sembahyang. Benda hak jadi rukun dalam sembahyang ni wajib kita kena tahu. Berapa rukun sembahyang? Tanya pula. Saja je ni. Nak teh orang. Kena tahu rukun sembahyang itu ada berapa. Mana rukun yang dipanggil qauli, mana rukun yang dipanggil sunat ab'ad, sunat hai'ah. Kena tahu. Rukun yang mana kita kena tahu, kalau tak salah dia maka tidak sah semaya. Tidak menepati rukun maka boleh jadi tak sempurna, boleh jadi tidak sah salat kita. Mana itu kena tahu. Muncullah ada kuliah bab semaya ni 2 minggu sekali, tapi tak pandai 2 minggu sekali ni. Tak pandai 2 minggu sekali. Sedangkan kita nak buat ni tiap-tiap hari. Maknanya kita kena ada satu cara untuk kita ni memahami, mempelajari sehingga betul semaya kita. Tak kira lah kita nak tengok dalam video ke, YouTube ke, nak cari dalam apa sekalipun, tapi hak penting ialah amalan apa perbuatan kita, solat kita tu diakui betul. Ada orang kita pergi jumpa seseorang yang mana hak kita royak ke dia, hak kita buat ni telah diakui. Betul dah. Maknanya tak ada ijazah dia panggil. Tidak ada akuan lagi. Tak ada akuan. Betul ke lagu ni? Betul ke lagu ni? Betul ke rokok ni? Rokok, semua orang rokok, tapi rokok hak lagu mana nak? Rokok yang macam mana kita nak? Sebab itu sembahyang ni dia ada hadis-hadis yang diriwayat oleh sahabat yang banyak tentang solat Nabi. Sembahyang yang betul ya, sembahyang cara Nabi. Sebab Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Tengok aku sembahyang seperti mana semaya, tengok cara aku semaya. Nabi kata. Mana cara Nabi ni, maka sahabat riwayat Rasulullah ni akad takbirnya lagu ni. Rasulullah ni lafaz takbiratul ihramnya lagu ni. Rasulullah ni qiyamnya dalam keadaan begini. Tangan Rasulullah ni duduk sini, duduk sini. Mana kita kena ukur dengan hak tu, barulah bertepatan orang panggil mengikut piawaian solat. Kalau tidak, hak kita buat lari daripada Nabi, maka tak tepat dengan hak Nabi buat. Ada yang kita buat tak tepat dengan Nabi, boleh jadi batal. Ada juga boleh jadi makruh. Sebab tu kita kena ambil berat. Setara mana semaya kita? Hak tu hak paling utama. Lepas tu
perbetulkan pula ibadat-ibadat lain. Kena ambil tahu pula ilmu tentang ibadat-ibadat lain hak wajib. Ibadat puasa kena ambil tahu sahnya lagu mana, batalnya lagu mana, baru seterusnya. Tapi kita ambil lah peluang ni. Maka di bulan Ramadan ni ambil peluang untuk kita bermula daripada bulan Ramadan. Kita nak keluar lepas Ramadan ni dalam keadaan kita dah baiki amal ibadat kita. Kita dah baiki amal ibadat kita. Kita perelokkan semaya kita. Kalau boleh kita nak adakan kelas untuk solat pula. Bila agak-agak waktu malam kelas semaya. Dia ada program kerajaan negeri tapi lepas raya. Lepas raya. Tapi kalau kita boleh buat dah lah ni tak apa. Lepas tarawih. Terletih dah lepas tarawih nak balik tidur. Maknanya waktu yang orang boleh free belaka untuk semaya. Belajar untuk solat. Tak apalah kita pergi untuk tasheh baca Al-Fatihah kita ke, kita tengok dari segi nak tasheh dari segi pergerakan kita ke. Kalau nak betul isyarat takbir. Takbir ni isyarat angkat tangan ni sebagai isyarat takbir dan rukun dia ialah sunat. Sunat ni angkat tangan ni dari segi mazhab Syafi'i. Itu angkat tangan dia panggil isyarat takbir. Takbir itu sendiri ialah lafaz. Takbir itu Allahu Akbar itu ialah lafaz. Dan hak tu ialah menjadi rukun. Hak tu yang menjadi rukun. Dan dia termasuk dalam rukun qauli. Bila sebut rukun qauli, rukun yang mana dia tu ialah rukun yang kena sebut. Kena sebut tu setara mana? Kena sebut tu setara lafaz daripada mulut dia ni. Yang afdalnya ialah dia mendengar suara dia sebut Allahu Akbar. Yang afdal. Lepas tu harus kalau dia kata Allahu Akbar, kawan sebelah dia dengar. Makruh dia kata Allahu Akbar, kawan sebelah pada kawan dia dan sebelah pada kawan dia tu dengar. Jadi makruh. Sebab kuat sangatlah. Jadi haram bila dia kata Allahu Akbar dalam semaya berjemaah, dia tu sama derah nota email. Jadi kena tahulah. Kena tahu. Maknanya banyak ni kita kena tahu. Hak sini, hak dengar ni tahu belakang dah. InsyaAllah kalau ada masa kita buka kelas maya dalam bulan puasa ni lagi. Yang kedua ialah bacaan dalam semaya. Bacaan dalam solat kita yang mana hak wajib. Hak kita baca tadi dipanggil rukun qauli itu yang pertama Allahu Akbar. Yang kedua ialah Fatihah. Fatihah ni juga rukun qauli dan wajib dalam semaya. Selain daripada dia wajib, baca dia tu dia wajib betul. Bukan wajib baca Fatihah saja, tapi wajib baca dengan betul. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dia tekankan dari segi bacaan Fatihah ini yang pertama sekali ialah mesti sebut makhraj huruf dengan tepat. Huruf dha-nya, huruf zal-nya, huruf dal-nya. Ni allazi dengan anzalna serupa bunyi. Inna anzalna dengan huruf zai. Allazi dengan huruf zal. Kita menggereja kot Kelantan, sebut kot Kelantan ni da za ra za. Tu sebutan kita. Tapi kalau sebut tahap betul dal zal ra zai. Bukan za zai. Hak tadi hak allazi tu zal. Lepas tu banyak lagi lah nak tahu. Hak berasa senang berasa linah tak ambil tahu langsung.
Hak tu senang sikit. Tak serabut, tak rasa pusing, tak ambil tahu langsung. Gi dengan gitu. Semaya dengan gitu. Baca Quran dengan lagu tu. Hak senang lagi tak baca Quran. Nah. Ni bulan Ramadan, bulan dipanggil bulan juga bulan Al-Quran. Kerana turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Ta'ala sebut bulan puasa, bulan diturunkan Al-Quran, hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wal huda wa bayyinat sebagai penerangan, wal furqan yang membezakan di antara hak dengan betul, hak dengan batil. Maka baca Al-Quran digalakkan pada bulan Ramadan. Perbanyakkan bacaan Al-Quran dengan amalan tadarusnya. Nah, tadarus pun satu perkara juga. Bulan Ramadan juga ramai orang buat halqah tadarus. Ramai yang buat lingkungan tadarus. Tadarus tu apa? Tadarus tu belajar. Darasa ya tadarusu, belajar. Kalau tadarus, grup kita ni semua pandai baca Al-Quran, dia tak jadi tadarus. Dia tak panggil tadarus sebab pandai belaka dah baca Al-Quran. Dia jadi tahsin. Nah, tahsin ko, tajmil ko. Sebab apa? Nak memperelokkan bacaan. Nak tegur salah-salah dari segi bagi. Tu je. Kalau orang pandai dah. Yang jadi tadarusnya bila ada orang tak pandai dengan orang tak pandai dalam, orang pandai dengan tak pandai dalam grup tersebut, baru jadi tadarus. Iaitu orang pandai ajar orang tak pandai. Itulah dipanggil tadarus. Dari segi tajwidnya, makhraj hurufnya. Kalau sama pandai belaka kau nak jadi tadarus juga, dia kena seorang itu mengajar tafsir dalam itu. Nanti muslimat kata tak boleh dah kita kali ni. Siapa yang nak mengajar tafsir? Maknanya kena tadabbur lah. Paling kurangnya tadabbur. Baca terjemahan kau seorang. Tahun lepas dah baca tadarus dah. Dah baca Quran belaka dah. Baca Quran belaka dah. Matlamat tadarus ialah nak pandai Al-Quran. Pandai dah bacaan, maka kena pandai terjemahan. Baru kena. Ni tiap-tiap tahun nak baca hak tulah. Matlamat dia nak suruh khatam Al-Quran. Khatam ni tidak wajib. Khatam Al-Quran tak wajib. Tapi pandai Al-Quran tu wajib. Pandai itu bukan sekadar pandai boleh baca, tapi pandai itu dengan pandai memahami Al-Quran juga. Dan wajib lagi kena beramal dengan Al-Quran. Baca tapi tak si amal. Banyak orang lagu tu. Kalau nak kata kasar sikit juga, tak ada beza kita dengan satu golongan yang dipanggil ialah orientalis. Siapa orientalis? Golongan yang nak menyesatkan Islam dengan agama Islam tu sendiri. Mereka ni bukan Islam, tapi pokok dia ni ngapa hadis banyak pada kita, baca Al-Quran hafaz 30 juzuk, lancar pada kita lagi. Dia mengajar mata pelajaran agama, mengajar di universiti orientalis. Hak berigak bau ni Aminah Wadud tu antara salah seorang orientalis. Bahkan dia tu lebih teruk lagi. Kena ingat cerita Aminah Wadud. Dia mengadakan solat jemaah dalam gereja. Tok bilanya orang perempuan. Boleh bayar tak kalau orang perempuan? Kalau orang perempuan ngaji tilawah Quran pun ramai orang dengar tu. Hak tayyib selu-selu tu jadi tayyib. Sebab hak puai baca Quran. Sebab itu fitnah. Fitnah orang perempuan mengalunkan suara bacaan Al-Quran dengan keadaan yang merdu, yang menarik perhatian pada orang lelaki. Fitnah. Dia kata tak boleh kau baca macam ni. Boleh. Suara orang perempuan tu aurat.
Baca comel sama sendiri, tak apa. Lepas tu Aminah Wadud jadi khatib, Aminah Wadud jadi tu imam. Lepas tu semayanya susunan saf lagu mana? Satu saf tu orang lelaki puai, lelaki puai, lelaki puai, lelaki puai. Tu salah seorang orientalis. Kok lain ada seorang cerita, ada satu cerita tu dia mengajar subjek agama universiti luar negara ni. Bila seorang belajar Islam tu nak konvo, jemput ayah dia mari daripada Malaysia pergi ke luar negara. Lepas tu perkenalkan dengan pensyarah dia yang ajar subjek agama. Jadi pensyarah dia pun ajak masuk bilik. Anak dia ayat dah, dia ni bukan Islam. Ayah dia terkejut tengok dalam bilik pensyarah tu ada kitab-kitab hadis, Sunan Sittah, ada belakang Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi, semua ada. Ada kitab-kitab tafsir, At-Taharrat tu penuh. Dia tanya, adakah kamu Islam? Ayah dia ni, ayah pelajar ni kata, tak, aku tidak Islam. Macam mana boleh mengajar subjek Islam? Tak. Dia pun baca ayat. Apa dia? Wa minan nasi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Dia kata ada orang hak kata dia beriman dengan Allah dengan hari kiamat tapi dia tak beriman. Nah. Dia baca ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dia baca ke ayah pelajar ni. Dia kata inilah ayat yang menyebabkan aku tak Islam. Khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala tutup dah hati aku. Wa ala sam'ihim, pendengaran aku. Wa ala absarihim, telinga aku pun Allah Ta'ala tutup. Ghishawah, koci, Allah Ta'ala koci. Dia baca sekat tu, dia tak baca walahum azabun alim. Dia tak baca tu, takut dia nak ayat ni kena masuk api neraka, tapi tak dia baca. Maka tak ada beza kalau pandai saja Al-Quran, baca Al-Quran tapi tak nak mengamalkan Al-Quran, tak ada beza. Quran ni untuk diamalkan, untuk ditatbikkan, digunakan dalam kehidupan manusia. Sebab itu semua masalah yang ada atas dunia ni, semua masalah yang ada atas dunia ni, yang lepas dan dia akan datang sampailah ke hari kiamat, Al-Quran adalah rujukan utama dengan hadis Nabi. Adakah masalah nak selesai? Semua ada masalah nak selesai dalam Al-Quran. Kalau orang itu tak yakin, dia kata tak ada ni masalah yang tak boleh selesai. Al-Quran tak boleh selesaikan masalah-masalah yang akan datang atau masalah sekarang. Al-Quran tak boleh selesai. Kalau dia tak yakin lagu tu, gugur iman dia. Jangan main-main dengan Al-Quran. Al-Quran ni kalau kita saja baca, kita nak buang satu huruf daripada Al-Quran, kita kata aku tak sibuk berhuang, tak sibuk berhuruf waw. Tahu dah ada huruf waw, terbuai so. Pun ulama kata boleh jatuh murtad, boleh kafir. Apa lagi nak buat hukum tak saya terima, tolak hukum ni tak boleh ni, tak sesuai dah sampai sekarang ni. Maka teruk lagi pada tu. Kalau ulama qurra menetapkan bacaan Al-Quran kalau tersalah baca baris, tersalah, bukan salah, tersalah baca, maka hukum dia haram. Oh, dia kata kalau lagu tu baik tak usah baca Quran. Pandai juga dia jawab. Hak tak baca Quran langsung, berat juga. Kalau tersalah baca baris, hukum dia haram. Sebab itu bila kita baca, dia panggil tahsin. Orang yang dengar ni, dia salah baris, wajib dia kena betul. Kalau orang tak dengar, makmum dengan imam baca, imam salah baris, makmum yang tahu wajib dia tegur, walaupun dia duduk belakang sekali. Kalau hak depan tahu tak tegur, tu berat lagi. Dia kena tegur salah baris. Tegur tu, kalau tegur dah tak dengar, nak lagu mana?
Dan kita kalau kita tahu salah, maka kita kena ulang balik biar betul. Tak apa salah, ulang pula kalau baca betul, tak boleh, kena ulang betul selalu. Kalau tak sengaja, kalau sengaja salahkan baris tanpa ada hukum pada dia tu, hukum qiraat lain, bacaan lain, tanpa tahu qiraat lain. Kita baca sekarang ni qiraat apa? Kita baca Al-Quran ni qiraat mana? Riwayat siapa ni? Ada dah dalam kuliah sebelum ni cerita. Kita baca Quran ni riwayat siapa? Riwayat daripada Hafsin an Asim, daripada Tariq Sayyidina Umar Al-Khattab kita baca Al-Quran. Mushaf kita pergi ni, mushaf siapa? Mushaf Uthmani, mushaf yang disempurnakan oleh Sayyidina Uthman. Sebab tu dia panggil Uthmani, bukan jenis Uthmani dah. Mushaf Uthmani, mushaf Sayyidina Uthman yang tulis Al-Quran. Sebab tu dia panggil Uthmani. Riwayat Hafsin an Asim, tu bacaan kita. Banyak lagi riwayat lain, riwayat Qalun, riwayat Warash, hak beza-beza bacaan tu. Ya. Maka wajib kita kena tahu. Itu bahagian Al-Quran. Ya. Maka tak tahu baca Al-Quran tu, apa dia hukum dia? Ya. Tak tahu baca, dosa. Tak sih belajar Al-Quran, tak sih belajar Al-Quran, dosa. Kena belajar, kena belajar baca sehingga boleh baca Al-Quran. Hak tu asas mula-mula kena boleh baca Al-Quran. Ramai orang tua tak boleh baca Quran ni. Ramai orang muda lagi ramai. Peratus pembaca Al-Quran dalam negara kita pada tahun bila dia buat, 2000 apa tak ingat. Mana lama dah dia kira peratus yang boleh baca Al-Quran ni berapa? Tak sampai 10%. Pembaca Al-Quran di Malaysia ni kalau kira peratusnya tak sampai 10%. Pembaca Facebook di Malaysia ni berapa peratus? Tinggi. Sebab dia buat rate pengguna medsos. Hak paling tinggi ialah Facebook. Hak tu geger viral ni dalam Facebook banyak. Tak, sama ada hak tu macam-macam lah, hak nego lah, semua pengguna ni paling tinggi Facebook. Yang kedua IG, yang ketiga, yang keempat WhatsApp dan sebagainya. Tak termasuk Al-Quran. Pengguna Al-Quran tak termasuk. Ataupun pengguna aplikasi Al-Quran dalam medsos tak termasuk dalam rate. Kalau bubuh lah tak tahulah berapa peratus. Mungkin duk bawah sekali. Mungkin duk bawah sekali. Rate paling rendah. Sebab kita hanya boleh tengok halqah Al-Quran ni bulan Ramadan yang banyak. Habis bulan Ramadan tak ada dah halqah Al-Quran. Orang yang mula nak baca Al-Quran bila masuk bulan Ramadan, pakat ada semangat nak baca Al-Quran, sehingga boleh baca khatam 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, khatam 10 kali Al-Quran boleh puasa. Boleh sampai situ. Ni sebab ada kuliah subuh. Kalau tak ada, ramai baca Quran belakang ni. Jadi kita pendek sikit lagi sebab orang nak baca Quran depan ni. Kalau tidak, habis Ramadan, habislah tadarrus. Pani tadarrus kena tukar pesen sikit. Selain baca, pelajari untuk memahami Al-Quran. Tak usah nak mikir kita nak khatam.
Khatam ni nombor 2, nombor 3. Tak ada guna kalau kita keluar habis baca Al-Quran, khatam Al-Quran, kita duk nyohu. Tak ada guna sikit abu. Matlamat dia untuk nyohu. Matlamat dia untuk bangga diri. Tak diterima oleh Allah Ta'ala sikit abu. Matlamat untuk bangga diri. Oh, mujurlah kita boleh khatam Al-Quran, bangga, pakat bangga. Lepas tu nak tunjuk, tak royak, tapi nak tunjuk kat kita buat makan. Kenapa ni? Khatam Quran tu. Oh, khatam Quran pun dia. Tak, kambing. Ada unsur-unsur bangga diri. Amalan ni tak diterima oleh Allah Ta'ala selain daripada hanya kerana Allah Ta'ala je. Sebab tu orang baca Quran banyak, dia tak boleh royak ke orang tak baca Quran ni. Tak boleh royak sangat. Mana royak tu kalau untuk nasihat kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau royak-royak nak buat banding-banding, tok laki bini dengan tok laki, tak. Oh, kita baca Quran sehari-hari, demo berapa sehari? Buat banding. Habis pahala kita. Habis pahala. Ni amalan kerana Allah Ta'ala je, Allah Ta'ala terima. Hak lain bukan kerana dia, tak ada sikit abuk, tak masuk rekod. Bahkan boleh jadi dosa pula pada orang buat. Dosa. Nak naik amalan jumpa dengan Allah Ta'ala ni, 7 lapis dia kena naik langit. 7 pintu langit dia kena tembus. Nak sampai ke satu pintu ni, semua malaikat akan tanya dulu. Pintu paling bawah sekali, pintu langit pertama. Naik tanya, siapa pintu langit pertama? Malaikat yang jaga pintu langit pertama kata, amalan orang ni takkan diterima kalau dia tak ada hutang. Tak boleh naik petang lagi. Sebab itulah hak jadi harta banyak tu. Hak butir tu. Nah, roh tak naik. Ada menyebutkan orang roh yang orang hutang ni tak lepas, bila dia mati naik sampai langit, jatuh balik. Jatuh balik. Sebab tak diterima. Nak lepas sampai 7 langit, 7 lapis langit bumi ni, nak lepas dia lagu mana? Amalan tu, amalan ni. Ada sehingga ke Sayyidina Mu'az riwayat ke hadis ni, malaikat dia teriak. Teriak dia bila Nabi cerita pada dia hadis ni. Dia kata, hak ni lah hak paling aku ingat sekali ketika mana bersama dengan Nabi. Bila sahabat tanya, sahabat lain tanya Sayyidina Mu'az, kenapa dia kenangis hakmu bersama dengan Nabi? Dia kata Nabi ada riwayatkan satu hadis. Bila start dia cerita tu, teriak lalu Sayyidina Mu'az. Naik amalan sampai langit, hak lepas dah 7 langit, pintu langit tu lepas dah. Siapa dapat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kata, wahai malaikat hafazah, hijamu hanya buat naik amalan saja. Mu sendiri pun tak tahu amalan itu setara mana. Dan aku, Allah Ta'ala, lebih tahu ini amalan dia buat bukan kerana aku. Siapa dapat Allah Ta'ala dah ni? Malaikat duduk di pintu-pintu langit jaga ni pakat kata, oh hebatnya amal ni, siapa belakang dah, siapa dah lepas dah, siapa pada Allah Ta'ala dah, oh ni amal yang terbaik. Tapi Allah Ta'ala kata, mu hanya bawa malaikat apa amalan ni, mu sendiri pun mu tak tahu, dan akulah Allah Ta'ala lebih tahu amalan ni buat bukan kerana aku. Allah Ta'ala kata, ambil malaikat apa amalan ni, rembah atas muka tu dia semula. Banyak ke? Nah, ada riwayat hadis lain Nabi sebut ada 4 golongan yang mana bila dia diadili depan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tanya, nak masuk syurga ni, nak masuk syurga dah. Allah Ta'ala panggil dia, apa dia amalan yang kamu buat? Dia kata, ya Allah, aku mula ilmu banyak, aku ngajar situ, ngajar sini, royak kat itu, royak kat orang ni, tak, sehingga aku ni diberikan kurnia oleh Allah Ta'ala, aku dapat kemuliaan, tak, boleh masuk syurga. Allah Ta'ala kata pelawak. Allah Ta'ala kata kadzabta, mu pelawak. Mu duduk ngaji, pergi ngaji sampai ke mana-mana, ilmu banyak, mu ngajar orang, mu kata-kata ke orang, mu cerita, mu tazkirah, mu kuliah, mu ceramah,
Mu nak suruh orang kata kamu ni alim. Ya. Liyaqulu laka alim. Nak suruh orang kata kamu alim, patu memang orang kecek lepas mati orang pakat kata belaka kamu ni alim. Allah Taala kata lagu tu. Ya. Maka Allah Taala royak malaikat ambil amalan dia rembah atas belakang dia mula. Ada golongan yang kedua, dia baca Al-Quran. Allah Ta'ala tanya apa siapa amalanmu ni comel kita mau membaca Al-Quran. Baca Al-Quran sehingga ke comelnya amalanmu ni. Tak, ya Allah aku atas dunia mula aku baca Al-Quran. Memang aku baca Al-Quran, aku ngajar Al-Quran, aku memang sama dengan Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala kata kadzabta, mu pelawak, mu baca Al-Quran atas dunia mula, mu duk mengajar dulu, mu nak suruh kata kamu qari, nak suruh kata kamu ni qari, nak suruh kata kamu ni qari. Oh dia ni seorang qari, orang alim Al-Quran, suara dia sedap, dia baca Quran molek. Dan memang orang kecek pun, Allah Ta'ala kata memang orang kecek pun tentang amalan yang kamu buat tu. Lalu malaikat Allah Ta'ala suruh ambil rembah atas muka dia, tak boleh masuk syurga. Sebab itulah dan ada pula orang yang berjihad. Allah Ta'ala royak comelnya amalanmu ni, apa yang kamu buat sehingga kamu ni boleh orang panggil ganjaran syurga. Dia kata dulu aku berjihad, dulu aku berjihad fisabilillah, aku berjuang Islam, aku bela Islam, aku pergi perang dan aku tak takut mati, sehinggalah aku dibunuh dalam peperangan. Allah Ta'ala kata kadzabta juga, mu ni pelawak, mu perang dulu, berjihad dulu, nak suruh orang kata kamu ni syuja', nak suruh kata kamu ni orang yang berani, pahlawan, nak suruh orang sebut-sebut nama kamu, nak suruh orang rekod dalam sejarah nama kamu ni seorang pahlawan, orang yang berjuang, orang yang berani. Dan memang lepas pada kamu mati, orang kata kamu syahid, orang dia sebut kamu syahid, orang dia kata kamu ni seorang berani, pahlawan. Tapi sebenarnya mu bukan buatkan aku, mu ni pelawak, ambil amalanmu ni. Malaikat Allah Ta'ala suruh malaikat ambil amalan tu, rembah atas muka dia. Lah ni kita tak nampak amalan kita. Lagu mana amalan tu nak dirembah atas muka kita, nak dirembah atas belakang kita. Kita tak nampak. Tak. Kalau nampak stokor amalan ni. Ya ni. Stokor amalan, buat amalan boleh stokor. Banyak kita kumpul ni, kalau Allah tak kata amalan hak stokor mu buat ni nak rembah atas muka mu, takut kita. Takut tak? Takut kena rembah atas belakang. Kena pula amalan tu hak molek, hak banyak, besar pula. Dan ada satu lagi golongan yang terakhirnya, dia seorang yang suka infak. Allah Ta'ala tanya kamu ni, apa amalan yang kamu buat sehingga kamu dimuliakan? Hari ni kamu ni ditunjukkan ganjaran syurga kamu. Dia kata aku dulu ya Allah, tak ada jalan aku tak lalu, aku tak sedekah, aku sedekah belakang. Hak masjid aku bui, hak jariah aku bui, hak orang minta derma aku bui belaka. Allah Ta'ala kata kadzabta, mu pelawak, mu buat amalan tapi mu pelawak. Tak. Mu hanya buat amalan sekadar nak suruh orang kata kamu ni dermawan. Mu ni dermawan lah. Nak suruh orang kata dia ni seorang dermawan. Orang suruh kata dia ni murah hati, mu ni murah hati. Mu ni jenis orang mudah basa. Kalau orang pergi jumpa kat, memang tak sajalah. Tak saja, ada semua benda hak boleh. Jadi mu nak orang duk kecek benda-benda lagu tu. Nak suruh biar kata nama mu ni meniti di mulut orang, walaupun selepas pada mu mati. Dan memang orang kecek hamu ni murah hati, murah sungguh dia ni, baik sungguh. Kerana dia minta benda-benda lagu tu. Hak tadi dia minta nak lagu tu, nak suruh kata alim, nak suruh kata qari, nak suruh kata berani.
Allah Ta'ala kata ambil amalan ni, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Tak. Jadi nak amalan di bulan Ramadan ini, selain daripada kita menjaga amalan dan memperbanyakkan amalan kita, maka kita buatlah amalan tadi yang terbaik. Yang terbaik bukan kerana siapa-siapa, kerana Allah Ta'ala. Dan jangan, satu lagi ulama kata, jangan jadi Ramadaniyun. Apa tu Ramadaniyun? Orang itu beramal kerana bulan Ramadan. Maknanya dia tak kerana bulan Ramadan. Kun Rabbaniyun wala takun Ramadaniyun. Jadilah orang yang Rabbaniyun, buat amalan tadi kerana Allah Ta'ala. Wala takun Ramadaniyun, jangan buat amalan tadi kerana bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan tu disuruh digalakkan Nabi royak lagu ni amalan dia, hak comel dak digalakkan untuk kita perbanyakkan amalan, tapi jangan jadi Ramadaniyun. Kerana Ramadaniyun dia buat kerana bulan Ramadan, habis Ramadan dia tinggal habis amalan. Habis dah Ramadan tak ada dah, tak tahu mana dah. Dulu boleh mari dalam Ramadan, boleh mari 5 kali di masjid berjemaah, boleh mari sembahyang subuh berjemaah. Habis Ramadan dia sibuk, dia jadi sibuk. Sedangkan bulan Ramadan jadual kerja sama je, sama je. Habis je bulan Ramadan tak boleh bangun apa dah, tak boleh bangun dah belum subuh. Ya. Antara perkara-perkara yang kita boleh buat di bulan Ramadan yang mudah untuk kita buat ialah istighfar pada waktu sahur. Nah, istighfar pada waktu sahur. Allah Ta'ala sebut wa fil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur istighfar. Maknanya waktu sahur ini bukan hanya waktu yang ada pada bulan Ramadan. Waktu sahur ini berada sepanjang masa kerana dia adalah waktu, kerana dia tu masa. Kerana dia adalah masa. Dan waktu maghrib, bukan bulan puasa je dia tu waktu maghrib yang kita nak jaga sangat, tapi waktu lain pun dia adalah waktu maghrib yang sama, yang perlu kita jaga juga. Bulan Ramadan ni dia ada kalender khusus tu selah dia. Syarikat tu waktu jabatan ni waktu kementerian tu waktu YB tu cetok nak buh gambar dia. Berapa jadual untuk bulan Ramadan. Patut orang tengoknya waktu apa? Waktu imsak dengan waktu buka puasa. Hak tu yang orang dia cek sama. Tengok jam ni berapa jam lagi, tengok minit berapa minit lagi. Nak jaganya tepatnya waktu berbuka puasa. Sedangkan waktu lain itu ada juga ditulis. Waktu zuhur, waktu asar, waktu subuh, waktu maghrib. Yang paling sedih ialah bila kita jaga untuk waktu maghrib, semata-mata hanya jaga untuk berbuka puasa, tapi tak jaga sembahyang maghrib. Tak jaga sembahyang maghrib. Start Allahu Akbar, makanan itu sapa dalam perut dah. Nak telai kau, nak mamah kau tak kira dah. Asal orang panggil digalakkan, dalam hadis pun disebut tak, digalakkan bersegera membuka puasa. Itu amalan dalam bulan puasa. Nah, Allahu Akbar masuk dalam perut dah, tak apalah, sebab masuk waktu dah. Tapi bukan startnya waktu je. Waktu hak mula-mula, mukaddimah dengan muhtamal. Lepas tu kat dia marilah air cendol, air soja, cincau, kuih-kuih semua mari belaka. Lepas tu baru nak start makan nasi. Start makan nasi, masjid pun qomat. Tak bila qomat dah. Kita Allah, tak ada dah. Tak ada dah dekat pakai sudah makan. Bukan tak ada dah, tak ada dah terbukti hingga nak pergi sembahyang. Tak ada dah, tak ada sembahyang Jumaat dah.
pakai sudah makan dia. Tak. Sudah-sudah tu duduk standar hati duduk standar dinding, standar di kursi meja, kenyai telajak. Kenyai telajak. Sebab itulah kalau kita rasa kita tak boleh nak jaga nafsu makan kita, marilah berbuka puasa di masjid. Sebab bila mari berbuka puasa di masjid, paling-paling dia malu mata. Orang lain pakat buka sikit, lepas tu nak mari semaya dah. Malu mata. Ataupun dia makan dengan tidak berlenguh. Ni kuih pun tak banyak, hidangan pun tak banyak kalau di masjid. Kalau di rumah, tak penuh meja. Penuh meja. Hak gia kita saja pun banyak dah. Gia bini, gia anak lagi, penuh meja. Lepas tu nak rasa berlaku. Tak makan bazir. Masa puasa ni dia nak belakang, dia beli belakang. Tak makan lepas waktu buka, nak balik karang dok dah. MPKB Kota Baru saja. Bandaran majlis bandar Kota Baru ni saja setiap hari di bulan Ramadan lebih kurang 2 tan makan ni hok bazir. 2 tan makan ni hok bazir. Beli kuih dia jual supik tu 3 riyal. Kita bukan makan habis. Pahak kita nak, pahak orang lain nak, anak bini nak, tak serupa belaka. Kita makan sikit, orang tu makan sikit, orang dia makan sikit. Lepas tu nak beri kau orang tak habis. Orang pun ada lagi banyak juga. Bazir, tahu tu siapa. Esok tahu tu siapa pula. Makan ni lebih banyak bulan puasa berbanding dengan bulan biasa. Tu baru Kota Baru. Kalau seluruh Kelantan ni tak tahulah berapa tan. Kalau seluruh Malaysia ni tak tahulah berapa ratus, berapa ribu tan makan ni sehari membazir. Orang tahu al-mubazzirin. Al-mubazzirin. Apa dia Allah Ta'ala sebut? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir ialah menjadi saudara kepada syaitan. Kalau ikhwan ni adik-beradik, kalau ikut bahasa Arab adik-beradik. Tapi muncullah bahasa Melayu dia perengeh sikit diguna bahasa saudara. Saudara tu pun perengeh lah tu, muncul tak kata sepupu. Bazir. Itu perkara yang merugikan kita. Yang terakhirnya ialah apa disebut menjaga perkataan kita. Menjaga perkataan kita. Nabi SAW menyebutkan di bulan Ramadan ni fala rafatha wala yaskhaba. Jangan kecek benda kotor, jangan kecek benda mencarut bulan puasa. Jangan kecek benda karut. Duk buah apa benda-benda hak mengarut ni tak ada guna boleh Ramadan, boleh mengurangkan pahala. Allah Ta'ala sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, man lam yada' qawla zur wa amala bihi. Siapa yang tak tinggal kecek dia, kecek yang tak bagus, sama ada dia ngupak kat orang, dia mencela orang, dia menghina orang, dia memfitnah orang, wal amalu bihi, dan dia terus beramal dalam bulan puasa sama dengan tidak boleh puasa, falaisa lillahi hajatan. Bagi Allah Ta'ala tak berajak sikit abuk dah antarki ta'amahu wa syarabahu. Allah Ta'ala tidak berhajat bagi dia untuk dia tinggal makan minum dia dalam bulan puasa. Tak berhajat sikit abuk ke dia. Maknanya tak ada guna lah tinggal lapar, tinggal makan minum kalau mulut tak sejaga. Batulah yang digalakkan banyak baca Al-Quran, banyak berzikir. Ni boleh ni pula hari Jumaat, hari rehat daripada kerja, duduk di rumah, maka cubalah kita perbanyakkan amalan, terutama sekali ialah berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau hari biasa pun Nabi kata berselawat banyak pada dia hari Jumaat, ini kan pula hari Jumaat pada bulan Ramadan, maka kita perbanyakkan lagi berselawat pada Nabi SAW. Tak banyak pada baca Al-Quran pun tak apa. Banyak pada baca Al-Quran pun tak apa pada hari Jumaat. Merasa sekadar itulah dulu untuk kita ambil perhatian bagi kita, yang mana lebih aula, yang mana yang perlu diutamakan, yang mana yang kena seterusnya dan seterusnya dalam kehidupan kita. Iaitulah asas kita sebagai seorang mukmin, semaya kita kena utama lagi. Kemudian perbetulkan amalan-amalan kita dari segi sahih dan tidak sah. Dan tidak sah ni kita kena tahu. Mudah-mudahan Ramadan yang kita duduk sini ni jadi bulan latihan kepada kita untuk kita baiki apa yang tak kena, untuk kita repair hak mana yang bermasalah dalam amalan-amalan kita, dalam kehidupan kita, dan kita keluar di bulan Ramadan ni dalam keadaan yang comel, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, apa Nabi SAW sebutkan, bagi orang yang keluar pada bulan Ramadan ni, Nabi kata ke Jibril, Jibril kata kepada Nabi, dia, celakalah bagi orang yang mana dia keluar di bulan Ramadan, dosa dia tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nabi kata amin. Maknanya Nabi kata syarat ni Nabi terima. Nabi kata amin. Jadi mudah-mudahan kita ambil bulan Ramadan ni, kita perbaiki diri kita, memperelokkan kita dengan Allah Ta'ala, memperelokkan kita sesama manusia. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.